Kalau satu orang mengerjakan solat bersendirian, dia dipanggil mengerjakan solat, menunaikan solat. Kalau seorang itu mengerjakan solat secara berjemaah, maka dia dipanggil mendirikan solat. Dan termasuk dalam mendirikan solat adalah mengajak orang lain mengerjakan solat. Termasuk dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah ahli keluargamu mendirikan solat. Bukan hanya Quran kata dirikanlah olehmu ataupun kerjakanlah olehmu akan sembahyang, bahkan suruhlah ahli keluarga kamu mendirikan solat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ke atasnya. Dan Allah ingatkan, kami tidak pernah meminta rezeki daripada kamu, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, memberi isyarat bahawasanya sekali-kali tidak akan jatuh miskin, tidak akan kurang rezeki orang yang jaga sembahyang. Tidak akan. Kerana yang bagi rezeki Allah. Kalau kamu menyangka kedai kamu yang bagi rezeki, sebab itu kamu takut untuk tutup kedai ataupun tinggalkan kedai bila pelanggan ramai. Kerana kita menyangka meninggalkan kedai, meninggalkan keuntungan. Terus berniaga, menambah keuntungan. Kenapa jadi seperti itu? Kerana orang itu menyangka bahawasanya kedai dia lah sebenarnya bagi keuntungan kepada dia. Allah Ta'ala ingatkan, kami yang bagi rezeki. Dan kami sekali-kali tidak pernah meminta rezeki daripadamu. Maka bila tiba waktu solat, sesibuk mana pun kalian, maka berhenti dan dirikan solat. Dan yakinlah kepada zat yang maha memberi rezeki, sekali-kali dia tidak akan mensia-siakan hambanya. Orang yang tidak solat pun, orang tidak beriman kepada Allah, dia tidak sembahyang, kita lihat hidupnya aman, dia mendapat rezeki. Adakah kita orang Islam berfikir orang Islam akan dibiarkan oleh Allah kelaparan kerana dia mendirikan solat? Sama sekali tidak. Orang Islam, orang beriman lebih bernilai, lebih berharga di sisi Allah, maka tidak akan dibiarkan ketelantaran begitu sahaja tanpa diuruskan urusan rezekinya. Ada satu orang ulama, ketika itu dia belajar di kota Mekah. Tuan Guru Hajilah Bukit Lada. Ketika kami menziarahi beliau menceritakan beliau pernah sekali ingin pulang ke tanah air. Kerana apa? Kerana kesempitan kehidupan lah, nak menyara kehidupan di Mekah, belajar di sana, tidak ada pendapatan. Maka meminta izin daripada gurunya, Tuan Guru Abdul Qadir Al-Mandili, minta izin untuk balik mencari rezeki, dan kemudian pendapatan itu digunakan untuk menyambung pengajian kelak. Satu perkataan yang telah mengubah niat dia. Asalnya dia nak balik, tetapi perkataan daripada gurunya mengubah niatnya. Maka gurunya kata, hang pernah tengok tak anjing mati tengah jalan kelaparan? Anjing. Maksud kita tengah jalan kita jumpa anjing, dia mati kelaparan, bukan mati kena langgar. Sebab apa anjing ni mati? Kelaparan. Pernah jumpa tak anjing mati kelaparan di tengah jalan? Siapa pernah jumpa kalau umur dia 60 tahun, 70 tahun? Kita tak pernah jumpa. Kena langgar, ya. Mati kelaparan, tidak. Kalau anjing pun tidak dibiarkan mati kelaparan, bagaimana orang yang belajar agama, orang yang dihafal Quran, orang yang cuba memahami hadis Rasulullah, adakah akan dibiarkan begitu saja tanpa dijaga rezeki dia? Inilah iman yang sangat penting kita usahakan, adalah percaya dan yakin bahawasanya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang ulama
yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Beliau seorang wali Allah yang terkenal. Beliau bertanya kepada satu orang, dia ini adalah dipanggil Nabash. Nabash kerja dia apa? Curi kain kapan. Itu kerja dia. Bila ada dengar kematian, malam dia akan pergi ke tanah perkuburan, bongkar dan curi kain kapan. Itu kerja dia. Kemudian dia bertaubat, dia berhijrah. Lalu Syekh Abu Yazid Al-Bustami bertanya, adakah apa perkara yang luar biasa lah sepanjang karier curi kain kapan ni, yang sebelum ni, apa perkara yang menghairankan kamu? Dia kata, perkara yang menghairankan saya, yang selalu saya nampak, ialah mayat ni bila dia bongkar, maka dia memerhatikan bahawasanya mayat itu, banyak mayat yang beralih daripada kiblat. Sedangkan ketika dikebumikan, dihadapkan ke arah kiblat. Namun saat dibongkar kuburnya, beralih daripada kiblat. Maka kata Abu Yazid Al-Bustami, perkara ini tidak lain tidak bukan melainkan adalah kerana ragu-ragu kepada rezeki Allah. Ragu-ragu kepada rezeki Allah. Seorang yang beriman, kiblatnya kepada Allah, hatinya kepada Allah. Tetapi apabila saat dia meragui rezeki yang Allah telah tetapkan, yang Nabi kata telah ditiupkan di dalam dadaku, bahawasanya inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Sesungguhnya rezeki itu akan mengejar seorang hamba seperti mana maut mengejarnya. Seperti mana kalau kita di dalam benteng yang sangat kukuh pun, kalau kita mati, kita akan mati. Benteng yang kukuh tidak akan mampu menghalang malaikat maut. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah. Maka begitulah juga, kalau sesuatu rezeki itu memang telah ditakdirkan, ditetapkan untuk kita, maka ulat dalam batu pun akan dihantar daun yang segar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perkara yang kita jadikan sebagai mukaddimah berkaitan dengan solat. Tetapi solat sudah tentu hendaklah dikerjakan bersama yakin yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang betul, iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala.